Pattern. Orang perempuan dah beli kain warna hijau. Sekarang ni nak cari kudung warna hijau pula. Lepas tu esok saya kasut warna hijau pula. Kek tangan warna hijau kan? Jadi kita ni kita bersiap sedia untuk menyambut hari raya kan? Itulah. Itulah hakikat dia yang berlaku. Ada juga orang tak suka. Pasal apa? Masa bulan Ramadan ni dia bagi dia kamu lelaki lah menyusahkan. Biasa pagi ngetek. Kena roti canai. Kedai apa? Baju usuk. Ngetek kedai apa ni? Ali. Kena apa roti canai. Lepas tu kena pokok. Pagi tu ngepul je kan. Lepas tu bila kerja kan tak boleh minum air. Allah. Proses seraput dulu datang bulan puasa ni. Penat. Jadi ada dah cadang kedai mana tak buka bulan puasa ni. Ada dah cadang dia. Kalau di benda-benda tu dia ada kenduri pula. Pakai pokok kelapa sawit. Hari ni bawa kuih, hari ni bawa lauk, pakai kenduri bawa pakai pokok sawit. Jadi di sini hukum orang berpuasa ni, kata hukum orang meninggalkan puasa ni boleh jadi kufur, boleh juga jadi fasik. Kufur ni bila dia kata lantaklah puasa bulan puasa aku boleh bila malah aku puasa. Perkataan begini ialah perkataan orang yang kufur, keluar dari Islam, murtad. Kalau dia tak taubat, kalau kita tahu dia tak boleh dibumikan di tempat tanah kuburan orang Islam, kerana kata-kata itu kata-kata kufur. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, difardukan kepada kamu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tiba-tiba dia kata tak payah puasa. Bulan dia puasa, aku tak nak puasa. Peduli apa? Itu orang yang mencabar perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan suruh kita puasa hari-hari, bukan suruh puasa setiap bulan. Tidak. Hanya dalam bulan Ramadan saja. Itu pun pada siang harinya saja. Malam nak makan ke, nak bersama isteri, tak ada masalah. Hari siang saja. Tiba-tiba kita tak nak. Sedangkan kita tahu puasa itu adalah rukun Islam. Bila sebut rukun ni apa dia? Teras, sendi ataupun tiang yang kita sebut sebagai 5 teras dalam Islam, rukun Islam. Antaranya berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi tiba-tiba kita yang bernama Muhammad, nama Fatimah, tak nak puasa. Ada juga orang tahu puasa ni wajib, tapi tak buat. Sakit. Bila puasa ni datang gastrik dan sebagainya, orang macam ni rupanya fasik kalau dia saja-saja buat-buat. Ya. Baik. Tuan-tuan, kenapa kita tidak tahu kenapa kita tak suka datang bulan Ramadan? Kerana kita memikirkan persoalan perut kita, lapar, nafsu kita, tak dapat buat itu, tak dapat buat ini. Jadi orang begini hanya memikirkan nafsu, memikirkan perutnya saja. Dia tak memikirkan yang apa Rasulullah SAW pesan kepada kita, tuan-tuan. Baik. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita seolah-olah bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita masuk bulan Ramadan ini, kita nak tutup segala kelemahan-kelemahan kita 11 bulan yang lalu. Sebab, tuan-tuan, kalau kita fikir betul-betul lah, sebagai orang Islam yang beriman, kita fikir kita kerja siang malam, cari rezeki, yang buruh-buruh lah, yang pegawai-pegawai lah, kalau ada layan-layan lah, cari rezeki, cari duit yang banyak, beli rumah, beli kereta, beli motor, yang bujang, kahwin, ada isteri, ada anak, ada suami.
kita kerja siang malam untuk ini. Tapi pada hakikatnya tuan-tuan, kita mencari ataupun bekerja untuk sesuatu yang kita akan tinggalkan. Itu kita hakikat. Kita ada rumah besar, kereta besar, isteri yang cantik, kita akan tinggalkan. Bila kita mati, kita akan bersendirian. Rumah kita tak ikut bersama, anak isteri kita tidak ikut bersama, kereta kita tidak ikut bersama. Kita bersendirian dalam kubur. Itu hakikat yang kita tahu, tetapi kita tidak menghayati dalam kehidupan kita. Apa yang bersama kita dalam kubur nanti ialah amalan kita. Amalan kita yang kita buat di dunia ini, segala kebaikan, itulah yang nak bersama dengan kita. Jadi kita cari semua penat. Ada orang tu penat kumpul duit baru nak buat rumah, dah nak naik rumah, dah beli kereta dah, tak sempat naik rumah, meninggal dunia. Jadi isteri dia habis edah, ada orang nak isteri kahwin lain. Bila isteri kahwin lain, suami baru masuk rumah dia yang penat lelah dia cari duit, dengan suami baru isteri dia naik kereta dia, lalu kok depan kubur. Siap horn lagi, puan-puan, bye-bye. Allah, hak dalam kubur ni seksa lah. Penat cari. Rupanya untuk orang lain, bukan untuk dia. Inilah hakikat. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada kita, Iza mata inu adam in qada illa salasah. Bila mati kita semua ni, putuslah dengan hubungan dunia, illa salasah, melainkan 3 perkara. Sadaqatun jariyah, sedekah, kita beri sumbangan, sedekah orang miskin, sedekah masjid, sedekah surau, itu yang ikut kita dalam kubur. Kemudian al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang manfaat, kita ajar anak kita, ajar nasihat orang buat baik dan sebagainya, dia beramal dengan apa yang kita ajar, ini ikut kita dalam kubur. Kemudian waladun salihun yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Mana anak-anak kita tu kita doa, kita minta dia doa. Dan kita ni doa lah, sebab kita pun ada orang tua kan, mak ayah kita hak ni yang kita hadiahkan. Saya sebab saya suka bila majlis, saya pada sedikit dan sekiranya ceramah sebenarnya, kita mulakan dengan surah Fatihah. Niat dia kita sedekah kepada arwah ayah saya sebagainya. Supaya apa? Supaya pahala itu mengalir sehingga ke dalam kuburnya, insya-Allah ada nur, ada kelapangan bagi arwah ayah kita, mak kita. Sebab Rasulullah kata tidak putus. Itu kalau kita nak sedekah tidak salah. Kita niatkan sedekah ni, saya niatkan untuk mak ayah kita. Pahala kita dapat, mak ayah pun dapat, bukan kurang pun. Cuma datangkan niat saja, niat saja. Mudah-mudahan anak-anak kita pun gitu juga. Anak-anak kita besok, dia ingatkan kita walaupun kita dah mati. Dia doakan kita, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita ni banyak lalai. Alfa, leka lah, cuai, kejarlah benda hak kita nak tinggal ni. Sedangkan amalan kita nak bawa ke dalam kubur ni tak ada. Dia duduk seorang diri dalam kubur esok. Sebagai orang Islam yang beriman, adanya kehidupan selepas kematian, ada alam kubur, ada alam mahsyar. Iaitu perjalanan kita yang sebenar. Jadi kita ni tak bersiap sedia pun untuk itu. Yang kita sediakan untuk kehidupan dunia ini yang kita akan tinggalkan. Jadi kalau kita nak berjalan, contohnya lah, daripada Rompin nak pergi ke mana? Ke Kedah, Perlis yang paling jauh, 8 jam hingga 10 jam perjalanan. Agak-agak cukup lah duit RM100. Cukup tak RM100? Tak cukup, nak bayar isi minyak kereta lagi, nak bayar tol lagi, nak makan lagi, lepas tu spare kalau ada emergency lagi. Perempuan ada RM1,000 atau RM500 mungkin. Itu perjalanan kita yang jauh. Kita dah buat persiapan. Apatah lagi kita ni, persiapan kita sebagai orang yang beriman, lepas kita hidup, lepas kita mati nanti ada kehidupan yang kita perlu bawa bekal. Kita tanya pada diri kita, apakah bekalan yang kita nak bawa bersama-sama. Kurang, begitulah kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, berbalik dengan bulan puasa ni,
seolah-olah Allah Ta'ala fardukan bulan puasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita ni nak topak, nak tampung kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita pada 11 bulan yang kita lalui. Ini ada satu bulan Ramadan. Sebab apa? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang, kalau tuan-tuan buka kitab mana-mana pun bab berpuasa ni banyak dia ceritakan tentang hadis ni. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke ada satu tempat berpidato lah. Rasulullah ini beritahu kepada sahabat-sahabat baginda, telah datang kepada kamu satu bulan Syahrul Azim, bulan yang sangat besar, bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat istimewa yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bulan yang difardukan, bulan yang dituntut supaya kita ni membuat ibadah-ibadah sunat pada malam hari. Dituntut membuat ibadah-ibadah sunat pada siang hari. Malam kita banyak sembahyang, buat tarawih, buat macam-macam ibadah solat-solat qiyam. Siang hari kita banyak buat baca Quran. Puasa itu sendiri banyak kita buat ibadah. Kemudian bulan Ramadan ini Rasulullah kata diturunkan Al-Quran. Pada bulan inilah Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan inilah diturunkan Quran, bukan bulan lain. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan puasa ini juga lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkhul minan nar. Bulan Ramadan inilah awal rahmat, di pertengahannya maghfirah, keampunan, di akhirnya idkhul minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Tengok bulan Ramadan pertama sekali masjid subuh penuh. Bila tengok tu kurang tak? Keampunan daripada Allah. Bila akhir idkhul minan nar tu, ingat Tok Iman dan Tok Bilal. Tu pasal Tok Bilal tak balik kampung. Bila Tok Iman lah juga. Jadi maknanya jadi tuan-tuan, idkhul minan nar dibebaskan daripada api neraka. Kita ujung-ujung lah nak dekat dengan api, maka lemah, maka bau lah, macam-macam sebagainya. Jadi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam hadis ni panjang. Barang siapa yang bersedekah pada bulan Ramadan ini, bagi orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala orang yang disedekahkan puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu. Kemudian dia diampunkan dosa-dosanya, kemudian dibebaskan daripada api neraka. Maknanya apa? Kalau orang sedekah bagi orang buka puasa, dia dapat pahala. Kalau 100 orang dia bagi sedekah orang 100 orang, maka nilai pahala 100 orang tu dapat ke? Bayangkan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kami ni bukan semuanya ada berharta nak pergi sedekah orang. Rasulullah kata, walau bitamrin, walaupun dengan sebiji tamar, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sehirup susu, kamu akan dapat pahala yang sama. Takkanlah kita ni tak ada langsung nak bagi sedekah ke orang. Takkanlah kita bagi ke jiran, ambil lah sebiji kurma. Tak ada. Kita ni semua orang ada duit, kita boleh sedekah. Bayangkan, kita sedekah, kita dapat pahala seperti mana orang tu berpuasa. Kalau sedekah ke masjid, orang ramai buka puasa, kita bayangkan berapa banyak kita dapat pahala yang Allah nak berikan kepada kita, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi kita ni kena rebut peluang. Kemudian dalam hadis Rasul kata, Syahrul, pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Dalam sehingga Allah turunkan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
Maknanya diturunkan satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni bersamaan dengan 83 tahun. Dan dalam ni ada yang 83 tahun. Tak Ali. Ada yang 80 tahun. Ada yang kalau 80 tahun kan kerja lagi ya. Mana 83 tahun. Jadi seolah-olah orang yang dapat buat ibadah malam Lailatul Qadar ini, dia beribadah seumur hidup dia. Bayangkan. Maknanya seolah-olah dia dapat. Sebab itu Rasulullah SAW dia tak sebut bila malam Lailatul Qadar itu, tetapi telah diisyaratkan bagi dia malam terakhir itu. Rasulullah SAW dia tak tidur, kurang tidur, dia lebih kepada fokus buat ibadah pada malam 10 malam terakhir. Kerana nak kerja tadi lah. Kemudian bulan puasa ini dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Nak sebutkan pada bulan Ramadan sebenarnya terlalu istimewa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberi kepada umat-umat terdahulu. Dan kita ni sepatutnya bila tawaran Allah ini boleh buatlah. Tapi kita tak rasa pasal apa benda tak nampak. Kalau dia nampak, tuan-tuan, katakanlah ada satu kedai perabot di Mesir, kedai apa? Kedai barang elektrik, jual TV, jual peti sejuk, jual home theater satu set. TV plasma 32 inci harga RM4,500. Hari besok dia jual dengan harga RM4.50. RM4.50. Mana yang harga periuk nasi jenis Panasonic, bukan jenis hak biasa ni. Kalau hak jual media, jangan belilah periuk nasi. Kita masak nasi dengan piri-piri itu berkedut. Jadi berjenama harga sampai RM2. Brosur iklan diberi kepada kita. Rasa-rasa kita pergi tak beli? Rasa-rasa kita pergi tak? Ini bukan mega sale, ini panggil crazy sale. Jualan gila-gila. Dan orang pun gila-gila nak pergi. Dengan home theaternya harga RM5. Takkan tak nak beli. Yang lebih syok lagi, orang buta pun nak pergi beli. Orang buta kan beli TV juga, tak kira lah kau nak beli juga. Kerana murah. Dan tawaran ini sangat luar biasa. Kita bayangkan, agak-agak lah, kalau pukul 8 pagi kedai itu dibuka, agak-agak pukul berapa kita sampai kat kedai? Sebelum subuh lah. Kita dah tunggu dah. Sebab orang bersih dah kepul lah. Orang aja buka pintu, kita pun 1000. Sidak-sidak dengan toke-toke kedai Syahid. 1000 orang. Bayangkan, kita punya rebut tawaran ni. Sebab begitulah tawaran tu sangat kata luar biasa ni. Orang Mesir datang, orang Rompin datang, orang Pulau Tiuman pun datang. Rebut, bot ferry penuh pasal nak kejar kedai ni. Kepung habis kedai ni. Jadi maknanya tawaran. Saya pula balik kampung kebetulan ni, tak tahu orang beri tawaran. Saya balik dah habis dah, tengok SU bawa balik peti sejuk, bawa balik TV. Aku beli mana? Awak kan tahu tu. Orang yang di kedai ni semua orang dapat kan. Saya Allah ruginya nyesel di kampung. 3 bulan tak habis ni saya. Orang boleh berlaku, kita tak boleh. Ini tawaran ni kita bayangkan. Kita boleh nak rebut. Sebab Allah nak bagi kepada kita tawaran yang besar ni, kita tak rebut. Tak nampak. Patutnya kita rebut lah. Rebut. Patut lalui bulan Ramadan ni dengan penuh bersemangat lah. Ya Allah. Sebab tu para sahabat Rasulullah SAW sendiri, bila datang bulan Ramadan, dia sangat bergembira. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Seronok. Seronok apa? Inilah masa nak rebut. Seolah-olah sesaat tu Rasulullah ni tak nak tinggalkan peluang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bayangkan. Dan kita ni
telah melalui berapa bulan dah, berapa tahun dah. Kalau umur saya 40 lebih, maknanya dah 40 lebih tahun saya melalui bulan Ramadan. Tetapi adakah kita menghayati bulan Ramadan? Sedangkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah berkat dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umurku ke dalam bulan Ramadan. Ya, kita tengok hari ni ramai orang meninggal dunia kan. Hari dua ni orang-orang dekat kita meninggal dunia. Baru-baru ni sampai 3 orang meninggal dunia. Yang saya kenal lah, orang tak kenal tahu dah cerita memang lagi banyak kan. Tak sampai pun bulan Ramadan. Kita ni Alhamdulillah, InsyaAllah mudah-mudahan sampai bulan Ramadan. Kita perlulah lalui bulan Ramadan itu yang Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Kita lalui dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Akhir orang kabur dah sampai umur, orang dia doa lagi. Memanglah dan Quran tersebut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal kita, Allah tak sesaat pun tak ke depan, sesaat pun tak ke belakang. Sampai ajal kita, matilah kita. Tetapi nak tunjukkan bahawa keazaman kita ini nak sampai bulan Ramadan, Rasulullah pun berdoa. Kenapa kita dalam urusan cari makan tidak berpegang kepada apa yang kita pegang ni? Payahlah doa-doa. Sebab kita pun tahu Allah yang beri rezeki kita. Rezeki kita tak jadi segantang kalau Allah tentukan secupok. Tapi kenapa kita pagi-pagi keluar cari makan, duduk di rumah lah? Allah dah tentukan segantang. Tak segantang. Kita berusaha. Jadi masalah sekarang ni, kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah kata berdoa, kita berdoa lah. Jadi bila sampai umur kita bulan Ramadan, sepatutnya kita mengambil kesempatan itu dengan penuh penghayatan kita, berazam sungguh-sungguh. Baik tuan-tuan, sedikitlah ya, sebagai peringatan. Jadi dalam bulan Ramadan ini, kita kena buat banyak ibadah. Seperti kita jangan tinggalkan sembahyang tarawih itu, kerana sembahyang tarawih itu hanya ada bulan Ramadan saja, tak ada bulan lain. Kan ada mazhab lain pula, lepas hari raya buat tarawih pula. Ikut rumah lah nak buat tarawih. Jangan. Jadi sebulan ada pun. Jangan. Hanya ada bulan Ramadan saja tarawih. Jadi kalau nak sembahyang tarawih, bulan puasa ni lah. Ya. Kita juga dituntut baca Quran dan bertadarus. Kerana Rasulullah SAW itu, dia baca Quran, malaikat Jibril menyemak bacaan Nabi SAW. Ya, kalau boleh, kalau dengan isteri kita ke, dengan orang ke, kita bertadarus, baca Quran ni tak apa, takut salah lah. Ya, laju kumai baca. Jadi sembahyang tarawih pun begitu juga, bukan suruh laju-laju kan. Ada untuk imam laju kumai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Dia kata imam, laju betul. Oh, dia kata itu tak berapa laju. Kalau dia sesemu, tidak laju lagi. Tertir lah kita. Dan kan itu tuntutan tarawih itu maknanya rehat sebenarnya. Tarawih itu maknanya rehat. Kita tak relax dalam keadaan yang tenteram, bukan laju-laju, bukan. Ya. Jadi kita juga dengan puasa kita menghayatilah. Kemudian dituntut supaya kita banyak sedekah. Antara perkara-perkara yang perlu kita rasanya, antara perkara yang disunatkan puasa ni adalah menyegerakan berbuka puasa. Cantiknya Islam ni, dah kita suruh puasa, kemudian bila azan je dia kena jam berapa asal tempat saya bedung kan? Dung.
tempat tu, sini tak ada betul azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka puasa. Jangan kata, buka puasa. Awak lah dulu buka puasa, kawan tahan lagi. Kejap lagi lah. Alih tu boleh. Alih mati. Sebab Rasul kata, segera buka puasa, dapat pahala. Rasul kata, la yazalun nas bi khairin ma'ajal fitrah. Selamat umatku, dia kata, manusia akan terus berada dalam kebaikan sebagaimana terus selagi mana mereka terus menyegerakan berbuka puasa. Segera lah. Jangan lama. Tengok-tengok. Bila buka puasa ni tuan-tuan, jangan membazir. Apa ni, ialah sebagai ingatan saya. Saya pun cakap ni untuk diri saya sendiri. Oleh kerana kita dah lapar bulan puasa, kita pun suka pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan setengah dia tukar jadi bazir Ramadan. Bukan bazar Ramadan, bazir Ramadan. Pasal apa lapar? Tengok air cikang, air tebu, air bandung, air Katira. Saya sebut air Katrina Katira. Air cikang, semua boleh. Pasal haus. Lepas tu dengan kuih, martabaknya, tepung bungkusnya, tepung pelitanya, kari empat besarnya, apa benda, Ada kuih tadi, buah Melaka, semua beli. Itu buat kuih, martabaknya. Kemudian nasi dan lauk pauk, ayam panggang, air percik, ikan pari bakar, sayur gepung, pisang pedas, sampai ikan singgah pun beli juga. Ini nak pakai ikan singgah pada tin. Beli juga ikan singgah. Jadi azan Allahu Akbar tu makan, minum air. Minum air sirap, air cikang, air bandung, air apa ni, kelapa, minum Melaka. Lepas tu makan martabak, makan kuih lompat ikan, makan Melaka. Lepas tu mengadap sok nasi, ayam percik, ikan pari bakar, makan Melaka. Montet kot. Leleh tadi orang ni. Sembahyang lah kalau Allah. Tak raya lah. Sidak-sidak sembahyang tarawih, sujud keluar nasi. Pasal dah penuh lah. Ini tak boleh. Ini pasal puasa balas dendam. Jadi kita ni tak boleh begitu. Kerana Rasulullah SAW dia berbuka puasa, disebut dalam kitab ni Rasulullah berbuka puasa dengan tamar. Cara Rasulullah SAW dia berbuka puasa dengan tamar basah ataupun kita panggil balak. Kalau orang pergi buat umrah tu biasa berbalik tamar merah tu atau yang kuning, tamar basah. Ataupun kalau tak ada, Rasulullah akan berbuka puasa dengan tamar kering. Belilah buah tamar, bukan macam dulu banyak sekarang ni. Banyak tak, belilah. Ikut sunnah. Boleh kita makan buah ke, buah lain, buah temikai ke, tak ada masalah. Ni kata sunnah. Bila kita sunnah ni, satu dapat pahala. Yang kedua ni ada hikmah-hikmah yang kita sendiri tak tahu. Sebab Rasulullah beramal ni, kita ikut contoh, banyak hikmah dia. Kemudian Rasulullah minum air. Kalau tak ada buah tamar, Rasulullah hanya minum air saja. Itulah kesederhanaan dalam Islam dia ajar. Itu bukan saya sebut dia tak boleh makan, tapi nak katakan yang paling baik, yang afdal, ya. Kemudian sahur pula diminta kita mengakhirkan sahur. Minta kita ni bangun sahur, jangan tak bangun sahur. Kan Rasulullah kata bersahurlah, kerana pada sahur itu ada barakah, walaupun dengan meminum air saja. Rasulullah kata tasaharu walau bi jur'atil ma', bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Mana bangun juga ambil seteguk air. Nak ambil barakah bersahur. Semua orang tu balas bersahur. Dia orang tak. Dan bersahur ini diminta akhirkan. Sahabat bertanya, akhir tu macam mana? Mana lepas makan dengan minum,
ada 50 ayat lagi. Kita baca Quran 50 ayat, maknanya ada dengar. Sebab tu ada waktu imsak. Waktu imsak. Imsak ni bukan tak boleh makan kan? Boleh. Tapi cuma takut-takut. Tengah-tengah munyak-munyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Nak makan ke? Nak berhenti. Telan sikit. Habis pahala. Habis batal puasa. Waktu imsak tu maknanya kita dah siap pomong-pomong bosok diri, ambil semayang molek dah, terus semayang subuh. Itu ada imsak. Jadi akhir jangan makan sahur pukul 12.30. Waktu sebelum tidur tu sahur dah. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam, midnight. Kemudian Rasul kata, jauhilah daripada kata-kata yang kotor. Rasul kata, man lam yada' qaula zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang kotor. Dia kata-kata yang kotor ni mengumpat, menipu, mencela orang, mencarut, caci maki, adu. Kata-kata itu jangan kita lakukan. Kemudian wa'amal nabi, buat pula. Buat benda hak tak boleh. Falaysa lillahi hajatun, maka Allah tak berhajat pun fi an yada'a ta'amahu wa syarrahu. Mana Allah sebenarnya tak berhajat pun dia ni puasa, meninggalkan makan dan minum. Allah tak peduli. Maksudnya Allah tak bagi pahala lah. Jadi kita ni biar kita jaga puasa kita, jangan hilang pahala puasa kita. Kemudian mandi junub sebelum terbit fajar. Antara perkara yang dilarang kita ni daripada batal puasa ialah bersetubuh suami isteri lah, ataupun melakukan mengeluarkan air mani dengan sengaja pada siang hari. Pada malam hari tidak ada masalah, bersama dengan isteri pada hari tak ada masalah. Tetapi disunatkan mandi wajib sebelum terbit fajar. Tak, boleh juga. Maknanya katakanlah kita pukul 5.45 subuh, kita tak mandi junub lagi, fajar dah terbit dah, kita mandi pukul 6.30. Maknanya makruh hukumnya. Jadi maksudnya puasa kita sah, tapi dituntut mandi sebelum terbit fajar kan? Ini antara perkara. Kemudian dimakruhkan juga kita ni berbekam ataupun mendarah pada bulan puasa kerana ia boleh melemahkan. Kemudian berdoalah ketika berbuka puasa. Biasa kita baca Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aqtabna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa tu, jangan tertekan kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna, ya Allah, kerana mula aku berpuasa, wa bika amanna, kerana mula aku beriman, wa ala rizqika aftarna, dan dengan rezeki mula aku berbuka puasa, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Baca doa tu bukan payah sangat. Biasa kita suruh anak-anak, balon baca doa, makan. Besok kangah pula. Besok abang dengan kangah protes. Abah pula hari ni. Kita orang tak nak baca doa. Astagfirullah, buka-buka kita. Malu komeni kan. Ya, silap baca doa lima pula. Ada doa apa ni, seorang suami tu baca Allahumma jadibna minasyayatin warzuqna. Anak tanya, doa mana ayah baca ni? Tak pernah pun dengar ustazah, tak pernah ajar pun. Ngok pula jawab, itu doa makan malam. Kacau tu. Tuan-tuan, juga diminta kita ni banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah, terutama bagi orang yang berbuka puasa. Itu saya sebutkan tadi lah. Jangan kedekut lah. Kita masak orang masak lebih, bagi ke jiran. Janganlah kita masak, beri pinggan mangkuk besar, bubuh tamar je satu. Sebab Rasul kata bagi sebiji tamar pun dapat pahala besar.
Kena kuat lah pula. Itu bagi orang tak ada benda. Bagilah. Siap pesan kepada anak jiran kita. Makcik bagi ni, pulang jangan bagi. Pulang pinggan kosong faham lah. Bagi akhirat, bagi kat masjid tuan-tuan sedekah. Sebab macam-macam tuan-tuan. Contoh hari Jumaat kita kena kod kan. Tak fikir pun untuk bawa bekal waktu kita mati nanti. Sedekah ni antara bekal untuk kita mati. Hari Jumaat lalu hutang tu nak sedekah tengok. Ingat RM1, RM5 tak jadilah. Berapa jumpa? Duit RM1. Dah RM1 gugur pula tu. Tak bonyok lah. Bagi. Ada yang kena kuat lagi. Ustaz kamu kalau lalu tu senyum itu sedekah Senyum itu sedekah. Lalu tu dia pun senyum. Lalu sedekah juga. Kena kuat tak ikut masa Dia sebut tu orang yang tak ada benda. Orang tak ada benda. Kalau kita ni diberi rezeki Allah, kita niatkan inilah yang nak bawa selepas mati kita sedekah. Sedekah. Banyak pahala dan banyak sangat hikmah sedekah tersebut. Kalau kita baca rahsia-rahsia sedekah ni, ya Allah nak pencahkan tujuh cabang tu pencah kepada 10 tahun Quran. Orang bagi sedekah ni, ya Allah. Lepas tu kalau kita dengar korporat ni, macam contohnya Syekh Bukhari, Yayasan Bukhari tu antara benda. Sekarang ni dia teruskan bagi orang pergi buat haji sedekah mana-mana yayasan ni. Sebab dia bermula daripada banyak dan sedekah. Akhirnya dia menjadi seorang jutawan. Dan banyak kita dapati orang-orang yang nak bankrupt dalam bisnes yang contoh kita ni tak berasa sangat. Ada hutang-hutang sebagainya kan. Bila dah nak bankrupt ni, dia stop dulu dan dia banyakkan sedekah. Allah bagikan dia kembali. Ini antara rahsia-rahsia lah. Tapi kita balik semula lah. Kita buat ni ditaati. Kita buat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah balas. Kita ada masalah dalam rumah tangga contohnya, sedekah. Kita nak kahwin tak ada anak, kahwin dah 10 tahun tak ada anak, kita sedekah niat, ya Allah, aku sedekah ni, Engkau tolong ya Allah, bagilah aku kalian, insyaAllah. Banyak sangat kalau kita baca buku tentang rahsia-rahsia sedekah. Jadi bulan puasa betah lagi, berpuluh-puluh kali ganda nikmat yang Allah nak bagi kepada kita. Ya, banyakkan sedekah. Tak ada jodoh pun sedekah lah banyak-banyak. Kan tempat hadiah bersatu. Kemudian tinggallah perkara-perkara yang tak baik. Antara perkara-perkara makruh yang biasa kita sebut apa kumur-kumur, terlalu kerak sangat, boleh batalkan puasa kumur. Berkumur ala kata lah. Yang sekejap kumur, sekejap kumur tu. Tidur tak tidur betul. Tidur orang puasa ni ibadah. Tapi kalau tidur sampai sudah sembahyang tak, tu bukan dia. Ada orang tanya, orang ni tak sembahyang tapi dia puasa, adakah ibadah puasa dia diterima oleh Allah Ta'ala? Jawapannya ialah ibadah puasanya sah kalau dia mengikut larang perkara yang membatalkan puasa tu dia tak buat, tak makan, tak minum, tak berkumpul sebagainya. Kemudian dia tak sembahyang. Ibadah puasanya sah, tetapi nilai ibadahnya tidak ada makna di sisi Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Sebab dalilnya Rasulullah SAW menyebut perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti apa dia? Sembahyang. Awalu ma yuhasabu, pertama sekali yang akan dihitung oleh Allah Ta'ala sembahyang. Jadi bila baik sembahyang itu, maka yang lain ikut baik. Bila rosak iza fasadat, bila rosak ibadah sembahyang itu, maka yang lain Allah tidak tanyakan lagi. Bila orang ni sembahyang tak? Sembahyang. Maka sembahyang itu diambil kira membantu kepada ibadah-ibadah. Kalau tak sembahyang, tak tanya nak puasa, tak tanyalah haji dia, tak tanyalah sedekah.
Orang tak sembahyang ni tuan-tuan, Allah ada siap dah. Mereka ini akan masuk dalam neraka Saqar. Mereka bertanya kepada orang yang duduk dalam neraka Saqar ni, kenapa kamu ni duduk dalam neraka Saqar? Dia kata, kami ni golongan yang tidak sembahyang di bumi. Saya kan, kita serulah sahabat-sahabat saya, tuan-tuan, perempuan semua, sembahyang tu memang kena jagalah. Sebab kita dapati terlalu ramai orang yang mencuaikan sembahyang. Kita rupanya kita cari rezeki siang malam, rupanya Allah tak redha betul lagi. Maka pun tidak solat. Tidak solat. Sembahyang tu kena jaga. Sekali kita tak solat, namun kita tercatat dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi bila puasa ni pun kita nak ibadah kepada Allah, tetapi bila kita tak solat, maknanya puasa kita ni tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kan kena jaga. Baik. Jadi kalau bolehnya, biarlah puasa yang kita lalui pada bulan ini, pada tahun ini, puasa yang berkualiti. Rasulullah kata, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsapan, maka Allah akan ampunkan segala dosanya yang terdahulu. Bukan bersih. Kemudian dalam satu hadis yang lain, benar seketika Rasulullah nak naik mimbar itu Rasulullah sebut amin. Langkah kedua amin, langkah ketiga amin. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah maksud sebut amin-amin ni? Pelik ni. So kata tadi, malaikat Jibril AS berdoa kepada Allah Ta'ala. Antara doanya, malaikat Jibril sebut, celakalah bagi mereka yang melalui bulan Ramadan tetapi tidak dapat keampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW seolah-olah merestui permohonan atau berdoa malaikat Jibril. Rasulullah kata, amin. Ya Allah, perkenankanlah doa malaikat Jibril ini. Bayangkan. Sebab itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia dah bagi siap-siap. Orang puasa ni bagi 3 kumpulan secara ringkas. Pertama, puasa orang awam. Orang awam ni dia berpuasa, dia meninggalkan dahaga dan perkara-perkara yang dibatalkan puasa. Tetapi dia tak jaga tadi. Mata dia tak jaga, telinga dia tak jaga, mulut dia tak jaga, dan perkara-perkara hak tadilah, sembahyang pun dia tak buat. Ini puasa orang awam. Bila puasa orang awam ni, Rasulullah kata, kami sha'imin laisa lahu min siyami illa ju' wal 'atas. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa melainkan lapar dahaga saja. Ini kita tak nak. Puasa dah penat dah, kita tak dapat. Memang kita ni lemah, tuan-tuan, lemah. Lemah. Khuliqal insana dha'ifa. Allah kata, kita ni manusia lemah. Diciptakan manusia lemah. Tapi dalam keadaan lemah itulah kita berusaha mujahadah. Mujahadah ni bersungguh-sungguh lah. Kalau kita bulan puasa ni, oleh kerana bulan puasa kita nak jaga puasa, kita tengok TV, bercium dalam TV tu, tengok yang pakai skirt, kita apa? Kita ni belum razim dia tu, apa tu? Telenovela. Taklah apa tu. Kan dia tu seksi-seksi lagu. Tengok skirt pendek punya semua, tengok. Dia okey masa tak. InsyaAllah, ya Allah, puasa ni astagfirullah. Itu je lah ubat. Nak buat macam mana? Janganlah khabar pandangan pertama tu rezeki, pandangan kedua tu baru dosa. Tu salah tu. Tengok rezeki. Tak boleh dah. Pertama yang dimasukkan itu pandangan kita yang tidak sengaja. Kemudian kita palinglah. Astagfirullah. Aku mau puasa ni Allah jaga. Kalau tengok orang tengok orang ngumpet gitu tengok puasa ni. Astagfirullahaladzim, puasa. Ingat semua itu yang jaga kita. Itu saja. Bukan kita semua duduk dalam masjid, tak, bukan gitu. Saya nak terlincir kan, kita balik kan semula itu sajalah.
Orang lelaki kadang-kadang dia nunggulah sini dok lah tempat lain. Main dam dulu di pakai. Sambil main dam aku ngumpat orang tu. Ngumpat orang aku dah kabur dah aku ni. Betul. Habis pahala. Dan kau dah dekat dalam berpuasa ni. Jaga juga perbuatan-perbuatan kita yang lain yang menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, puasa orang khawas. Khawas ni lah yang kita cari, iaitu puasa yang kita jaga batal puasa, kemudian kita jaga juga amalan-amalan yang menghilangkan pahala puasa. Tak umpat, tidak mencuri dan tidak buat-buat perkara yang tak baik. Kita puasa, baca Quran, masa semayang kita semayang, itu sajalah. Kita buat benda baik, insya-Allah. Kalau tergelincir kan, kita balik sini, astagfirullah. Macam ikut semayang kan? Semayang kita. Allah kata, aqimis solat kali zikri. Semayanglah untuk ingat aku. Kalau semayanglah kita ingat benda lain banyak. Hilang muka. Itulah. Dekat tu lagi. Macam ingat. Kita ingat. Bila kita ingat, semua semayang ni. Balik semua tu. Kan hilang ni. Syaitan kan dia bawa kita. Tengok anak kucing melintas. Lama pula kucing. Nyu hilang. Astagfirullah. Kita semayang ni. Balik semua. Untuk kerja kita. Jadi kita jaga sama. Kemudian puasa khawas ni. Puasa orang-orang yang para Anbiya, para Rasul yang memang suka untuk dicapai. Kerana para Rasul ni, dia tidak ada satu detik pun dalam ibadah puasa ni meninggalkan ataupun tak ingat Allah. Sampai dah tidur pun ingat. Kau kata walaupun aku tidur, hati aku tidak tidur, ingat kepada Allah. Kita waktu jaga kita ingat Allah, waktu tidur betul lagi. Kita yang dulu. Kita sedang terlupa tu. Jadi pahala ibadah puasa ni ada tingkat-tingkat. Kita kejarlah nak hak mana. Jadi insya-Allah apa dia betul lah Jadi yalah, kalau saya cakap panjang pun orang kata saya cakap ni berkuih mulut, berangguk-angguk, tapi lepas ni sama je. Tak dapat apa-apa. Orang sebut dah, orang cakap, orang yang dengar tak dapat apa-apa, melainkan orang yang beramal dengan. Insya-Allah lah. Jadi saya cakap ni untuk kekuatan bagi diri saya. InsyaAllah sama-sama azam. Kerana bulan Ramadan dah tak lama lagi, kita cubalah azam betul-betul bulan puasa yang nak dilalui ini, bulan puasa yang akan ditempuhi dengan paling baik, cara baik. Yang sudah tu sudahlah, Allah beri peluang selama ni, sudahlah. Tapi yang ke depan ni belum tahu lagi. Puasa yang akan datang kita akan bertemu. Tuan-tuan habis yang mudah. Inilah peluang kita bertaubat kepada Allah. Banyak kita buat silap, banyak kita buat salah. Inilah bulan puasa yang kita lalui ni, seolah-olah bulan puasa yang terakhir untuk kita lalui, insya-Allah. Cubalah sekadar itu untuk diri saya dan diri tuan-tuan, untuk fikirkan apa yang kita nak bawa balik setelah kita mati nanti. Aku dah qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.